Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. So, ini adalah head to head untuk perlawanan esok hari. Sewaktu video ini direkam itu Sabah akan bertandang ke Stadium Seri Pahang. Perlawanan yang berlaku pada esok hari itu 11 hari bulan pada jam mana satu? Pada jam 8.15 malam esok nanti. So, ini adalah sekali lagi head to head untuk kita berbincang dan juga melihat pasukan mana yang nampaknya lebih mempunyai advantage untuk memenangi perlawanan ini. Dan satu lagi yang paling penting, adakah Sabah berjaya mendapatkan 3 mata seterusnya untuk kekal berada di tangga kedua untuk Liga Super tahun 2022 ni. Kerana selepas Seri Pahang, perlawanan terakhir Sabah adalah menentang JDT. Sekali lagi itu pun perlawanan yang akan menentukan sama ada Sabah bakal berada di tangga kedua atau tidak. Kerana untuk dua pasukan yang berada di bawah kita, Terengganu dan juga Negeri Sembilan, perbezaan hanya satu mata dan kedua pasukan ini mempunyai perlawanan yang mudah. So sekiranya Sabah gagal untuk mengutip mata untuk perlawanan Seri Pahang ni, apatah lagi untuk menentang JDT, kalau kita kira macam Sabah akan berada di tangga keempat lah bagi Liga Super di penghujung Liga Super tahun 2022 ni. Okey, kita teruskan. Macam biasa guys, untuk head to head ni aku akan bagi prediction, ramalan terakhir aku untuk perlawanan ni, berapa yang percentage yang akan aku bagi untuk kedua pasukan yang bakal menempuhi perlawanan pada esok hari sekali lagi antara Seri Pahang dan juga Sabah. Dan aku menjemput kamu untuk meletakkan prediction kamu dan juga komen lah apa-apa mengenai perlawanan ini. InsyaAllah kalau ada diberi peluang dan masa, aku akan shout out lah nama-nama pemenang yang berjaya menekan keputusan akhir perlawanan antara kedua pasukan ni. Inilah dia kedudukan terkini untuk kedua pasukan, di mana Sabah berada di tangga kedua dan juga Seri Pahang berada di tangga ke-8. So, okay guys, ini adalah perlawanan, beberapa 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan. Kalau kita tengoklah, roughly kita tengok keputusan yang telah kedua-dua pasukan lalui, prestasi 5 perlawanan terakhir, prestasi bagi kedua-dua kumpulan sebenarnya agak sama. Okey, dengan masing-masing mempunyai 2 kekalahan. Perbezaannya sini, Seri Pahang telah mengutip 2 kemenangan, manakala Sabah baru mengutip 1 kemenangan selepas 5 perlawanan terakhir. Again, walaupun aku cakap hampir sama prestasi kedua-dua pasukan, tapi kalau kita tengok dari segi kemampuan, okey, lebih kurang sebenarnya, di mana gol yang dijaringkan oleh Seri Pahang pun boleh dikatakan hampir sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Sabah, di mana perbezaan 4 gol saja untuk kedua-dua pasukan. Kalau kita tengok dari segi jaringan pun, kita nampak di situ Seri Pahang lebih banyak bolos berbanding Sabah. Tapi again, untuk 5 perlawanan terakhir ni untuk Sabah FC, kekerapan untuk Sabah dibolosi nampaknya lebih ketara berbanding awal musim perlawanan. So, apatah lagi dengan Badi yang seringkali dibolosi awal oleh pasukan lawan. Tapi ini tidak terjadi sewaktu menentang Penang FC lah. Walau macam mana pun, waktu menentang Penang FC, kita kena tahu Penang adalah merupakan satu pasukan yang berada di tangga tercorot Liga Super untuk 2022 ni. So, kalau kamu cakap aku perlawanan menentang Penang ni tidak dapat membuktikan kemampuan Sabah untuk sama ada berjaya mengalahkan Seri Pahang dan juga JDT. So ini kira macam-macam pada video tu lah. Ini adalah menentang Penang adalah merupakan satu perlawanan yang memang patut Sabah menang, memang patut Sabah bawa pulang 3 mata. Kira macam mata percuma lah untuk Sabah dan Luckily Sabah ambil mata tersebut, tapi tidak untuk menentang Seri Pahang. Sekali lagi kita tengok rekod yang telah dilalui kedua pasukan, prestasi yang cukup sama, kedua-dua pasukan mempunyai kelebihan masing-masing, especially untuk Seri Pahang selaku tuan rumah pada perlawanan ini. Dan inilah dia guys keputusan pusingan pertama di antara kedua pasukan yang telah berlaku di Stadium Ringkas. Ini pun kalau kita tengok walaupun sama menang 2-1 pada perlawanan ini, tapi ini bukan satu perlawanan yang cukup mudah. Memang cukup sengit perlawanan ya. Seri Pahang mempunyai kelebihan dan juga taktikal yang cukup bagus pada perlawanan itu, walau macam mana pun di atas kelolaan jurulatih yang lain. Sekarang Seri Pahang di bawah under Dola Saleh. So macam selepas kemasukan Dola Saleh, perubahan ataupun impact yang telah dilakukan oleh beliau dapat merubah sedikit prestasi pasukan Seri Pahang. Lebih-lebih lagi Seri Pahang telah seri dengan pasukan JDT pada perlawanan terakhir yang telah berlaku di Stadium Seri Pahang sendiri. So guys, di situ lagi yang membuktikan bahawa sekiranya pasukan mana-mana pasukan bertandang ke halaman Seri Pahang, terbukti di sini JDT pun tidak berjaya mengutip sebarang mata.
Tapi tak pasti, pasal JDT sudah confirm di atas Liga Super, kemungkinan, JDT cuma turun sekadar untuk melengkapkan baki peluang mereka, tapi perlu diambil kira jugalah sebenarnya. So, Sabah sekali lagi mempunyai tugas ataupun cabaran yang sukar untuk menentang Seri Pahang di Stadium Pahang nanti, especially bila kita recap balik perlawanan, yang seperti kita nampak ni, perlawanan 2-1 yang dibanding oleh Sabah SC Melikas ni bukanlah satu perlawanan yang mudah untuk Sabah menang sebenarnya. Untuk Seri Pahang ni, again, aku rasa pada video sebelum ni pun aku ada sentuh, beberapa player dan sekali lagi, Azam Azim kalau aku tak silap dan juga Hidalgo adalah merupakan 2 aset yang penting untuk pasukan Seri Pahang, ditambahkan lagi dengan striker Seri Pahang setakat ini yang telah menjaringkan boleh tahan juga, banyak juga gol yang telah dilakukan oleh striker Seri Pahang ini iaitu Steven Rodriguez ni. So kalau kita tengok, Azam Azim ni adalah merupakan satu playmaker yang cukup bagus untuk di bahagian midfield, pasukan Seri Pahang. Tapi yang aku mau fokus lebih ni adalah 2 pemain import untuk pasukan Seri Pahang ni, iaitu di mana kedua-dua ni telah, hasil gol yang telah dilakukan oleh 2 pemain ni adalah sebanyak Rodriguez 8 gol, Hidalgo 7 gol. So 7 kali 2 14, 15 gol untuk 2 player ni siap, telah dilakukan oleh 2 player ni. So terbukti sini kekerapan untuk 2 player ni menjaringkan gol cukup nyata, especially Rodriguez ni beberapa perlawanan ni, kita nampak nama dia balik-balik, tersenarai dalam penjaring gol untuk pasukan, Seri Pahang. Di mana kalau kita tengok pasukan Sabah, 2 pemain saja yang mempunyai rekod yang bagus, sepanjang ni, itu Pak Tisu dan juga Badrul Bakhtiar yang tersenarai lah yang kita nampak di sini, di mana Pak Tisu telah menjadikan sebanyak 7 gol dan juga Badrul Bakhtiar 6 gol, membuatkan, kedua-dua player ini hanya menjaringkan 13 gol. Combine gol untuk 2 player ini adalah sebanyak 13 gol. Banyak juga kalau dibandingkan dengan 2 pemain import pasukan Pahang ni, tapi again kekerapan kedua player ini untuk menjaringkan gol agak kurang, di mana Pak Tisu sekarang pun, baru mencatatkan 1 gol dan juga Badru Batiang baru mencatatkan 1 gol selepas beberapa perlawanan yang telah mereka lalui. Untuk Sabah FC pula guys, 2 player yang aku tengok sekarang ni yang, nampak betul-betul menyerlah. Okey, aku mulakan dulu dengan Apek. Apek untuk beberapa perlawanan pasukan Sabah FC ni walaupun telah bolos beberapa kali dan juga beberapa perlawanan telah, dilalui dengan kekalahan, tapi aku sekali lagi ingin, memuji aksi yang telah diberikan oleh Apek selaku, ex Harimau Melaya punya goalkeeper. Memang terbukti memang pilihan yang tepatlah untuk OKS, tapi unfortunately di penghujung, Liga Super ni beberapa gol telah dilakukan oleh pasukan lawan. Walaupun Apit telah beraksi dengan cemerlang menepis banyak percubaan yang cuba dilakukan, tapi again, unfortunately nasib kita tidak berapa baguslah untuk, menuju penghujung Liga Super ni. Dan satu lagi, nama yang aku perlu sebut sini seperti pun nampak di gambar tu, adalah, Stuart Wilkin. Nampak macam semakin menyerlah dia ni aku tengok. Di mana pada perlawanan menentang Penang tu dia telah menjadi, man of the match pada perlawanan tersebut dan aku tengok pun not bad jugalah. So slowly dia macam telah mengambil alih ataupun mungkin dia menuntut ilmu dengan Badrul Bakhtiar bagi Bayana untuk menjadi playmaker di bahagian tengah pasukan. So terbukti di sini semakin matanglah. Aku pernah juga cakap, apa yang telah tampilkan oleh Stuart Wilkin pada video sebelum ni, dia ni adalah satu individu yang slowly, makin menyerlah pada perlawanan tersebut. Tapi unfortunately liga kita ni cuma ada 22 perlawanan saja dan kematangan dia untuk bermain di bahagian midfield selaku playmaker pun di penghujung liga baru kita nampak. So aku betul-betul berharap, sekiranya Stuart Wilkin dijadikan lagi, disandarkan lagi untuk advance playmaker di mana Badrul Bakhtiar sekali lagi diletakkan sebagai striker kita, Stuart Wilkin dapat meneruskan, aksi cemerlang beliau ni pada 2 perlawanan terakhir dengan, membuktikan yang beliau ni adalah merupakan salah satu player yang cukup bagus juga untuk di Liga Super kita. Jadi okey guys, di penghujung video ni aku akan menyampaikan aku punya prediction. So, seperti mana yang kamu nampak situ, lebih kurang saja gol dan bolos yang telah dilakukan oleh kedua pasukan. Lebih kurang juga, 5 keputusan perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua pasukan. Walau macam mana pun, aku terpaksa memberi advantage untuk Penang sebenarnya. Kalau kamu tengok situ, 55% untuk Penang dan juga 45% untuk pasukan Sabah. Ini dia lebih, berdasarkan, advantage Penang selaku tuan rumah pada perlawanan ini. So that's why aku bagi percentage yang lebih untuk pasukan Seri Pahang, bukan Penang, untuk pasukan Seri Pahang kerana mereka adalah merupakan tuan rumah
pada peluang ni dan aku nampak kalau kita tengok lagi sekali daripada rekod yang telah dilalui oleh Seri Pahang, ke-5 keputusan perlawanan mereka lebih cemerlang dengan 5 keputusan yang telah, Sabah FC lalui. So aku minta maaf banyak-banyak, untuk prediction ni aku memberikan advantage, yang Seri Pahang akan memenangi perlawanan ni walau macam mana pun aku tetap berharap Sabah akan berjaya membawa pulang. Kalau boleh aku dah mau satu mata lah, aku mau 3 mata untuk Sabah FC bagi perlawanan menentang Seri Pahang ni. So, okey sekali lagi guys, sila letakkan, prediction kamu di ruang komentar di bawah dan letakkan juga apa pendapat kamu mengenai perlawanan Seri Pahang menentang Sabah ni. So, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.